Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang isu disiplin pelajar, gejala ponteng dan buli di sekolah. Seterusnya, perbincangan. Isu yang dibincangkan adalah berkenaan masalah-masalah disiplin pelajar di sekolah, terutamanya gejala ponteng dan buli. Pada tahun 2017, gejala ponteng sekolah mencatatkan rekod tertinggi berbanding isu disiplin yang lain iaitu melibatkan 1.4% yang bersamaan dengan 67,053 orang pelajar. Manakala gejala buli pula mencatatkan 0.06% bersamaan dengan 2,795 orang pelajar. Dapatan kajian. Jenis-jenis masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Yang pertama, kekemasan diri pelajar. Masalah ini merupakan salah satu masalah disiplin yang paling kerap berlaku di sekolah. Pelajar menganggap kesalahan seperti tidak memakai tanda nama dan berambut panjang sebagai perkara biasa. Yang kedua, gejala ponteng. Isu ponteng perlu diambil serius kerana dapat menjadi penyumbang kepada masalah yang lebih kritikal dan menyebabkan pelajar ketinggalan dalam pelajaran. Yang ketiga, masalah buli. Antara kes buli yang sering berlaku di sekolah termasuklah kes peras ugut, memukul dan menghina. Yang keempat, merokok dalam kawasan sekolah. Masalah ini dilihat telah menjadi kebiasaan dan semakin sukar untuk dibendung. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah disiplin pelajar. Yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Pelajar menghabiskan banyak masa bersama rakan-rakan sebaya mereka. Oleh itu, mereka terdorong untuk mengikuti kepribadian rakan-rakan mereka. Yang kedua, konflik keluarga. Konflik keluarga menyebabkan gangguan kepada pelajar dari segi emosi dan fizikal. Kesannya, pelajar memberontak dan terlibat dalam masalah disiplin. Yang ketiga, pengaruh media massa. Penggunaan telefon pintar secara berlebihan dan tidak terkawal menyebabkan pelajar lebih mudah untuk terpengaruh dan ingin mencuba setiap perkara yang mereka lihat di media massa. Berikut adalah kesan-kesan masalah disiplin pelajar sekolah. Yang pertama daripada aspek pelajar-pelajar lain. Wujudnya kumpulan gangster di sekolah menyebabkan mereka cenderung untuk melakukan sebarang bentuk keganasan dan ini mempengaruhi perasaan pelajar lain kerana mereka akan rasa takut menjadi mangsa pada kumpulan gangster ini. Yang kedua, masa depan yang gelap. Hal ini kerana mereka kemungkinan tercicir pelajaran dan ataupun mendapat keputusan yang merosot semasa di sekolah kerana terlibat dengan isu disiplin. Yang ketiga, industri berada dalam dilema kerana ketidakpunyaan pewaris negara yang unggul menyebabkan masa depan negara berada dalam keadaan yang merisaukan. Langkah-langkah bagi pihak ibu bapa melalui komunikasi iaitu mewujudkan talian komunikasi yang erat antara ibu bapa dan anak-anak. Mereka akan lebih selesa untuk bercerita dan mengadu. Seterusnya, kasih sayang. Tidak terlalu mengongkong anak-anak. Ibu bapa hendaklah berlembut dengan anak-anak dan elakkan hukuman yang memalukan mereka, seperti berkata perkara yang buruk tentang mereka kepada orang yang tidak dikenali. Dan juga bercakap dengan nada yang lemah lembut. Peranan sekolah. Antara peranan sekolah adalah teknik akademik, iaitu memperbanyakkan aktiviti berkaitan akademik dan separa akademik di sekolah seperti kurikulum. Pelajar lebih menghabiskan masa di sekolah dan dapat mengurangkan tekanan dalam pembelajaran. Yang kedua, khidmat nasihat. Pengurusan sistem kaunseling mampu membantu pelajar menyelesaikan masalah dan berkongsi masalah mereka bersama guru dan mewujudkan sistem kaunseling rakan sebaya kepada pelajar.
Yang terakhir adalah peranan media massa. Penyalahgunaan atau penggunaan berlebihan televisyen memberi kesan negatif kepada pelajar yang berada dalam usia yang masih mencari identiti mereka. Disebabkan itu, pihak penerbit yang menerbitkan bahan bacaan perlu memperbanyakkan pengeluaran bahan bacaan berkaitan pengetahuan yang menarik. Ini adalah kerana secara tidak langsung, remaja yang bijak, berakhlak mulia dan bertanggungjawab dapat dibentuk melalui pendedahan kepada bahan bacaan yang tersebut. Seterusnya, cadangan kajian. Hasil daripada dapatan kajian ini, kami mendapati pelbagai pihak dapat membantu dalam menangani isu disiplin pelajar ini. Yang pertama, pihak sekolah boleh bekerjasama dengan persatuan ibu bapa dan guru untuk membuat program bersama ibu bapa bagi memberi kesedaran dan mengingatkan mereka untuk memastikan anak mereka ke sekolah. Dengan ini, potensi pelajar untuk ponten sekolah dapat dikurangkan. Yang kedua, pihak sekolah boleh bekerjasama dengan pihak polis, iaitu pihak polis boleh membuat rondaan atau memantau pelajar-pelajar yang melepak atau merayau pada waktu persekolahan di luar sekolah. Tindakan juga boleh diambil oleh pihak polis ke atas mereka agar mereka takut untuk mengulanginya lagi. Yang seterusnya, guru juga memainkan peranan yang penting. Program seperti mentor-menti yang membabitkan guru dan pelajar mampu membantu isu disiplin pelajar ini. Pelajar boleh berkongsi masalah dan cerita dengan mentor mereka. Dengan ini, beban yang dihadapi oleh pelajar dapat dikurangkan. Kemudian, didikan agama di rumah sejak kecil juga sangat penting. Ini kerana, dengan didikan agama, pelajar akan takut untuk melakukan perkara yang tidak elok dan pelajar akan lebih beradab. Akhir sekali, pelajar itu sendiri juga perlu lebih berfikiran matang dan tidak melibatkan diri dengan perkara yang tidak elok. Bukan itu sahaja, keyakinan dan kekuatan dalam diri harus dibina bagi mengelakkan menjadi mangsa buli di sekolah. Kesimpulannya, semua pihak perlu bertanggungjawab dan berganding bahu menangani isu ini. Kerana jika gejala ini semakin serius, mangsa buli akan berdepan dengan pelbagai risiko seperti kehilangan nyawa, manakala isu ponten sekolah akan memberikan pelbagai kesan buruk kepada pelajar itu sendiri. Sikap saling mengajar perkara bermanfaat, tegur-menegur kesilapan sepatutnya ada dalam diri pelajar. Dengan itu, barulah pelajar itu sendiri terhindar dari kemelut dan krisis moral yang semakin meruncing ini.